Aduh guys, aduh. Aku totally tak sangka keputusan perlawanan ni akan menjadi macam ni. Tapi that is the result lah. Di mana Sabah FC menentang Melaka FC di Semelikas berakhir dengan 1-1 guys. Jadi untuk anda semua, selamat datang ke SRTV dan ini adalah ulasan awal untuk perlawanan ketiga Sabah FC di saingan Liga Super ni. Dan again ini adalah reaksi saja. Aku tidak akan berbincang lebih mendalam tentang taktikal apa semua tentang perlawanan ni. Cuma seperti mana anda tahu, aku menganggarkan ini adalah 3 mata pertama kita di saingan Liga Super ni untuk perlawanan ketiga kita yang membolehkan kita cuba untuk melonjak ke tangga yang lebih baik lah pada perlawanan ni. Kerana kalau aku tengok dari segi result, Negeri Sembilan menentang Kuching, sekarang Kuching mendahului 2-0. So sekiranya kita memenangi perlawanan ni sekalipun, kita tidak akan mendapat tempat kelima, lebih kurang macam tu. Tapi at least bagi aku kita memenangi perlawanan ni. Dan ianya tidak terjadi oleh kerana gol last minute yang dilakukan oleh Irfan Zakaria, bekas pemain kita pada minit ke-85. So gol yang dilakukan oleh Aidin Munyajic hasil daripada hantaran yang cukup bagus dilakukan oleh Jafri pada minit ke-61 pun tidak cukup untuk mengunci dan juga mengesahkan 3 mata pada perlawanan ni. So antara bagi aku benda yang terlibat juga dengan kegagalan kita untuk mendapat 3 mata pada perlawanan ni, ianya seperti mana juga yang aku perhatikan. Again, ini pendapat aku saja. Aku tidak mahu anda bersetuju dengan apa aku cakap. Pendapat kita mungkin berbeza. So again, kamu ada pendapat kamu sendiri, aku ada pendapat aku sendiri dan aku luahkan di sini. Kalau kamu rasa tidak ngam, kamu boleh tekannya di ruang komentar di bawah. Lebih kurang macam tu. It's a open conversation. So, seperti mana juga perlawanan menentang TRU tempoh hari, perlawanan menentang Melaka ni juga aku boleh katakan agak lame, bosan. Tapi jika dibandingkan menentang TRU tu, aku masih boleh menumpukan mata aku untuk menyaksikan perlawanan tersebut. Tapi unfortunately perlawanan menentang Melaka ni guys, aku banyak spend masa aku memartikan telefon, scroll. Macam what I'm trying to say is ianya lebih tidak menghiburkan daripada menentang perlawanan menentang TRU tempoh hari. So membuatkan tidak ada banyak gerakan-gerakan yang cukup bagus dilakukan oleh pemain Sabah FC, even though keberadaan Stu dan juga Sifu pun seperti mana aku katakan, ini adalah pemain yang kita memberikan kebergantungan kita untuk membawa kemenangan pada perlawanan ini, pun mereka sendiri pun gagal lah untuk memberi apa yang sepatutnya mereka berikan pada perlawanan ni. So aku ingin berkongsi dengan kamu mengenai statistik perlawanan ni. Again, walaupun kita diikat oleh Melaka di Stadium Likas, walau macam mana pun dari segi persembahan percubaan kita agak cukup bagus, di mana kita telah mendapat 11 percubaan jika dibandingkan dengan Melaka 5 saja daripada 11 tu 2 on target dan 1 on target untuk Melaka. Dan shot on target percentage ini lebih menunjukkan Melaka lebih bagus lah, sebanyak 20% jika dibandingkan Sabah dengan 18%. Lepas tu corner pula lebih dimiliki oleh Melaka tu sebanyak 6 dan juga 5. So membuatkan perlawanan ni sekali lagi adalah merupakan perlawanan yang seimbang untuk Sabah FC dan juga pasukan lawan Sabah FC against seperti mana juga perlawanan menentang TRU tempoh hari. So aku kecewa dengan perlawanan ni. Sekali lagi aku amat menjangkakan kita akan mengutip 3 mata untuk perlawanan ni kerana come on guys, Melaka ni guys, okay, tim yang baru saja join Liga Super, yang cuba untuk aku begini ya, mungkin kamu boleh cakap lah di ruang komentar tu, kamu boleh cakap lah jangan terlalu memandang rendah klub lain, tapi this is what dalam kepala aku sekali lagi, inilah merupakan tim yang baru join Liga Super. So mereka belum lagi dapat menyelesaikan dengan intensiti saingan Liga Super. Mereka menentang Sabah FC, pasukan yang 3 kali berturut-turut berantangan ketiga di saingan Liga Super, tapi mereka memberikan persembahan
yang cukup bagus pada perlawanan ni. Aku boleh katakan mereka juga mampu mengawal perlawanan ni seperti mana Sabah FC. Dan kalau untuk Sabah FC, ini adalah satu keputusan yang cukup menduka citakan sekali lagi, walaupun kita tidak kalah. Tapi untuk Melaka FC, ini adalah perlawanan yang keputusan yang cukup besar dalam sejarah mereka, guys. Okay, kerana berjaya mengikat salah satu tim yang boleh katakan terbaik di saingan Liga Super ni lah. So bagi aku boleh katakan result yang memalukan untuk Sabah FC, tapi aku tidak mau tekankan sangat perkataan tu kerana aku tahu mesti ramai yang triggered nanti bila aku cakap benda-benda macam tu. Tapi that is the reality lah. Okay, kalau anda tidak boleh telan reality yang kita memang macam ni, so itu bukan bilang orang, bukan aku punya masalah lah. Okay, itu masalah kamu lah. Pasal again, this is the reality. This is the result is so embarrassing untuk taraf pasukan kita ni. Lebih kurang macam tu. Kerana aku tidak mau katakan ini adalah pasukan baru. Aku tidak mau katakan pasukan kita ini macam pasukan yang 2.0 apa semua. Pasal kalau kita tengok siapa yang berada di atas padang tu, lebih kurang lebih daripada 80% adalah pemain yang memang sudah sedia berada di bersama Sabah FC daripada 3 musim lepas lagi. So aku nak tahu apa masalahnya sekarang lah. Okay, aku nak tahu apa masalahnya sekarang. Adakah dari segi perancangan, percaturan, formasi, memberikan resepi baru kepada pemain kita ni, memberi impact yang besar untuk persembahan kita di 3 perlawanan ni. Kalau dulu Seri Pahang diberikan nama sebagai pasukan yang kuat seri, aku rasa Sabah ni pun boleh juga diberikan title tersebut Seri Sabah FC. Okay, itu aku gurau saja. Tapi walau macam mana pun, still a good result untuk kita. 3 perlawanan tanpa kekalahan, 3 perlawanan 2 bolos, 2 gol. So bagi aku still a good result untuk Sabah FC so far lah. Cuma apa yang merisaukan aku sekarang ni adalah kenapa aku beria-ia sangat untuk Sabah FC memenangi 2 perlawanan sewaktu menentang TRU dan juga menentang Melaka ni. Kerana selepas ni kita akan menentang JDT, guys. Selepas ni kita akan menentang JDT. Lepas tu kita akan menentang Negeri Sembilan. Kita akan menentang Kuching. Lepas tu Migration dan juga Selangor. So untuk beberapa perlawanan yang akan datang ni, is a big match untuk kita. So bagi aku, kita telah kerugian basically 9 mata lah daripada 3 perlawanan ni yang boleh bilang orang mengukuhkan kedudukan kita di kelompok top 5. Walaupun macam kemungkinan besar keputusan yang akan kita lalui untuk perlawanan yang akan datang ni tidak kita ingini, tapi at least kita sudah memiliki poin yang cukup banyak lah untuk berada di kelompok teratas. Sekarang ni kita sudah kerugian poin-poin tersebut, dan sekali lagi perlawanan yang akan datang ni bagi aku cukup sukar, cukup getir untuk kita, dan kemungkinan kita akan sekali lagi drop point pada perlawanan tersebut yang mungkin akan menghumban kita kedudukan tercorot di saingan Liga Super ni lah. So itulah benda yang aku risaukan sekarang. Although aku cakap ini adalah good result untuk Sabah FC, tapi yang aku perhatikan adalah selepas perlawanan menentang Melaka ni, kita akan melalui hari-hari perlawanan-perlawanan yang sukar untuk kita cuba mengutip mata yang seterusnya. So basically apa yang aku tekan di sini, serba tidak menjadi, serba tidak mengena. Melaka pun seolah-olah tahu apa yang cuba kita lakukan. Tactical serangan kita pun tidak ada cara serangan berbeza cuba dilakukan. Ianya sama saja apa yang cuba cuba untuk mengeksploitasi defender Melaka tu dilakukan dengan corak serangan yang sama, lebih kurang macam tu. So sekali lagi Farhan Roslan dimasukkan agak lambat juga pada minit ke-66 menggantikan Gary Steven Robat. So tidak ada banyak benda yang boleh beliau sendiri lakukan, walaupun beliau cukup aktif di atas padang. Sekali lagi, masa yang dimiliki oleh Farhan tu untuk membantu Sabah FC tidak cukup untuk beliau lah, dan juga rakan-rakan yang lain.
Oke guys, so itu adalah ulasan awal aku untuk perlawanan ni. Sekali lagi aku kecewa dengan perlawanan ni, dan sekali lagi aku tekan perlawanan ni agak agak boring untuk aku. Tapi walau macam mana pun aku bersyukur yang kita tidak tewas. Itu yang paling penting. Aku bersyukur kita tidak tewas pada perlawanan ni. So okay guys, bagaimana pendapat anda untuk perlawanan ni? Sila tekan di ruang komentar di bawah. Dan aku akan membuat ulasan penuh untuk persembahan Sahabat FC untuk perlawanan ni di video final score nanti. Jadi nantikan video tersebut lah. Berjumpa lagi video seterusnya. Assalamualaikum.